Testing. Boleh dengar ke? Dengan jelas ke? Ada gangguan? Boleh dengar jelas ke? Tolong bagi mesej. Boleh dengar jelas? Cik Ahmad Abu Bakar Cik Nikmat Abu Bakar. Pakcik ya, khabar? Testing 1 2 3. Boleh dengar Testing 1 2 3 4 5 6 7. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh dengar InsyaAllah. Kita tunggu sementara kawan-kawan kita untuk masuk. Hari ini kita bagi iklan promotion itu kita keluar lambat sikit. InsyaAllah. Jelas Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan ataupun ada apa pandangan sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain? InsyaAllah ada soalan-soalan yang nak ditanya ataupun nak diberikan, minta kita bincangkan pada malam ni, ataupun ada soalan daripada semalam, perbincangan kita semalam berkenaan dengan asma Allah, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mungkin ada keliru, tak jelas, ataupun ada nak tambah-tambah dalam mesej, boleh insya-Allah sementara kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Batu Pahat clear, alhamdulillah. Bandar Baru Sungai Buloh pun clear, alhamdulillah. Baik. Cik Gani buat orang Bandar Rincing. Apa? Cik Gani orang Bandar Rincing online. Oh. Cik Gani pun ada insya-Allah. Saya mesej ni tak seberapa nampak sangat sebenarnya. Cuma mata ni ada masalah sikit. Tapi boleh nampak lah secara kabur-kabur. Apa khabar semua? InsyaAllah mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Mudah-mudahan hari ini kita akan dapat sesuatu yang baru untuk sama-sama kita jadikan sebagai amalan. Bagaimana yang kita sebut dalam perbincangan kita yang lepas, bahawa tujuan perjumpaan kita ni untuk kita sama-sama membina satu kekuatan macam mana nak mengamalkan Islam, macam mana nak mengamalkan jalan-jalan untuk kita bertemu dengan Allah. Proses tarbiyah tu macam mana kita nak lalui. Jadi kita akan pergi kepada detail sedikit sebanyak. Jadi mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan oleh Allah, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bersama menyambung sedikit tentang apa yang telah kita bincang semalam, berkenaan dengan mengenal Allah. Permulaan mengenal Allah merupakan kekuatan kepada kita semua. Apabila Allah bersama kita, kita kuat. Bila Allah tak bersama kita, kita lemah. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan ini, bagaimana cara kita nak benar-benar memproses diri kita supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita boleh kuat. Kita mula kita dengan baca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan, kita berikan umur pada hari ini, kita panjang lagi umur kita untuk sama-sama kita meningkatkan lagi sedikit sebanyak suasana-suasana ingat memperingati di dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat barakah daripada Allah. Dan untuk mendapat barakah daripada Allah itu, maka mula-mula sekali marilah kita memulakan majlis kita ini dengan kita merasa syukur pada Allah. Apa maksud syukur ni? Syukur ni maknanya kita nak rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengingati nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kita semua nikmat yang ada. Nikmat makan, minum, nikmat kita hidup, nikmat kesihatan. Apa sahaja. Kalau kita sakit pun ada lagi kita boleh lapang-lapang untuk bersenyum-senyum dan sebagainya. Jadi kita nak kena rasa dalam hati kita semua nikmat Allah. Bila kita rasa nikmat yang Allah bagi ini, maka barulah kita boleh nak kita kata bersyukur pada Allah. Dan salah satu tanda kita syukur pada Allah ialah kita banyak menyebut nama dia. Kita banyak mengingati dia, berzikir pada dia, dan kita menggunakan semua yang Allah beri untuk kita taat kepada dia. Itu maksud syukur. Kalau kita gunakan untuk kita kata maksiat ataupun perkara yang Allah tak suka, maka dia merupakan kufur. Satu yang mengkufurkan nikmat Allah. Jadi marilah sama-sama. Yang kedua, kita nak merasa gembira. Kenapa kita rasa gembira? Sebab hati kita ni kan diberikan satu bentuk ketenangan dalam hati kita. Allah bagi kita tenang. Walaupun kita ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan, mungkin setengah-setengahnya dah mula rasa bosan, tak ada kerja yang macam biasa boleh buat. Tapi kita nak rasa tenang, nak rasa kasih sayang Allah, kita nak rasa gembira. Sebab kalau kita rasa gembira, rasa tenang tadi, maka mudah untuk kita meningkatkan diri kita. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung apa yang kita bincangkan semalam dengan kita melihat satu tajuk, dan kemudian di akhirnya kita akan cuba melihat apakah yang boleh kita buat untuk nak memahami tajuk itu. Tajuk ini ialah kita nak membina kekuatan dengan kita nak mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan perbuatan Allah. Kita nak sama-sama menjadi orang yang faham akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan dan hakikat kita sebagai manusia. Sebab bila kita faham siapa Tuhan, kita faham diri kita ni sebagai hamba, insya-Allah kita akan ada kekuatan. Sebab kalau kita bergantung dengan diri kita yang hamba tadi, tentu kita akan lemah. Sebab itu kita lihat hari ni ramai orang keluh kesah, ramai orang stres. Stres dalam kehidupan dia penuh dengan benda-benda yang tertekan, sehingga menyebabkan dia tak boleh nak buat sesuatu dengan baik. Kenapa? Kerana dia bergantung dengan diri dia. Bila kita bergantung dengan diri kita, memang kita tak kuat, maka kita akan stres. Baik, pada malam ini kita nak melihat satu tajuk sama-sama sebagai perkongsian, ulang kaji untuk kita nak menghadamkan dan menghayati supaya kita diberikan kekuatan. Satu kefahaman berkenaan dengan tauhid af'al. Tauhid af'al. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ini surah As-Saffat ayat 96. Allah kata apa? Dan Allah lah yang menjadikan kamu. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi nak sebut sini, apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, semua tu Allah yang jadikan. Maka pada malam ini kita akan belajar, tengok sedikit, ulang kaji tentang bagaimana kita dalam hidup secara praktikal kita nak mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gangguan kipas. Okey. Baik, saya tutup kipas.
Dalam ni tak ada aircon, dia panas sikit, tak apa insya-Allah. Baik. Yang pertama sekali, apa maksud tauhid af'al? Ini suatu istilah yang telah dibuat oleh para ulama kita, terutamanya ulama yang mengkaji di dalam hal ehwal mentarbiyah, mendidik diri. Tauhid maknanya mengesakan. Kita mengesakan. Af'al maknanya perbuatan. Kalau semalam kita dah berbincang berkenaan dengan apa namanya ni, tajuk nama asma Allah, apa maksud, apa makna Allah. And Allah ni kita dah bincang dah semalam, maknanya dialah menunjukkan, Allah menunjukkan kepada zat, kepada zat Allah, zat Tuhan. Dan wajibul wujud, dia wajib wujud. Semuanya tak ada, dia yang adakan. Jadi yang dia adalah dia wajib wujud dan dia mengadakan yang lain. Kita dah bincang dah. Tauhid rububiyah, macam mana kita nak memahami satu hakikat bahawa Allah yang wajibul wujud, Allah yang wajib wujud itu, dia ada sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah. Apa maksud sifat rububiyah? Kita bincang dah, dialah yang mencipta. Tuhan ni dia mencipta, dia menjadikan, dia memberi, dia mencegah. Ada masanya dia bagi yang kita nak, ada masanya dia cegah yang kita nak pun tak dapat. Ada masanya dia memberi rezeki pada kita. Ini maknanya Tuhan. Rububiyah. Rabb ataupun Tuhan tadi maknanya dia yang memberi, dia yang memberi rezeki, dia yang mencegah, dia yang menolong. Itu maksudnya rububiyah dan lain-lain lah. Kemudian uluhiyah. Uluhiyah ni maknanya apa? Kita bincang semalam, maknanya dialah yang berhak disembah, yang berhak ditaati, yang berhak untuk kita sayang, yang berhak untuk kita takut, bimbang, yang berhak untuk kita bergantung, berharap pada dia. Ini maknanya uluhiyah. Kita bincang semalam. Jadi apabila kita faham, bila sebut Allah, maknanya Allah itu merujuk kepada Tuhan, zat Tuhan yang ada sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Yang bersifat rububiyah, iaitu dia yang maha mencipta, dia yang menjadikan kita, dia yang berkuasa ke atas kita, dia boleh mengalahkan kita, dia boleh bagi senang kat kita, dia bagi nikmat, dia bagi sakit kat kita, semua tu dia. Dia yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu, yang maha hidup dan menghidupkan. Baik. Kemudian sifat uluhiyah, sifat ketuhanan bersangkut dengan uluhiyah, ialah dia yang berhak untuk kita sayang, yang berhak untuk kita taat, yang berhak untuk kita ikut dia, patuh pada dia, yang berhak untuk kita puji dia, yang berhak untuk kita mengagungkan dia. Ini yang berhak untuk kita sembah. Itu uluhiyah. Jadi pada hari ini kita nak sambung lagi. Apabila kita faham nama Allah dan kita dah bagi pun pada tuan-tuan sekalian bagaimana kita perlu ada sifat-sifat ataupun latihan-latihan. Saya bagi semalam atas daripada tuan-tuan guru kita, contohnya guru kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali guru dia mencadangkan supaya untuk latih telah pun terbukti di dalam latihan-latihan yang dibuat oleh para kita kata pengkaji dan mereka yang mengikuti tarbiyah imam-imam kita yang terdahulu. Dia kata mulakan dengan menyebut nama Allah, 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 zikir Allah, 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 dengan lidah, dengan hati kita. Allah, Allah, Allah. Kita zikir 1000 kali. Sekejap aja. Kan dalam 5 minit habis. Kalau ada siapa yang dah buat tak? Ada siapa yang try semalam? Allah, Allah. Hati kita pun sebut Allah, 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 Allah. Macam itu aja. 1000 malam, 1000 siang. Jadi siapa yang mengamalkannya digambarkan oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan juga guru dia dan juga pengikut-pengikut dia mengatakan insya-Allah Allah akan memberikan satu perasaan boleh mengenal, memahami hakikat nama Allah, asma Allah tadi. Jadi bila kita kenal nama Allah, masa tu hati kita akan tenang, bahagia dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita nak sambung sedikit apa yang kita bincangkan sebagai membina kekuatan. Membina kekuatan apabila kita menyatakan bahawa Allah itu yang berhak untuk disembah. Yang berhak untuk kita letakkan pergantungan kita, harapan kita. Maknanya harapan kita ni jangan letak pada makhluk, pada manusia. Kita dah bincang dah.
Bagaimana hari ini kalau kita beribadah saja tapi kita tak kenal Allah, kita tak sampai dalam ibadah yang sempurna. Macam mana nak ibadah kalau kita tak kenal Allah? Jadi sebab itulah kita bincang semalam ada 3 jenis manusia. Yang pertama yang tak ada akal. Yang kedua yang ada akal tapi sakit. Lahum aklun saqim. Yang ketiga lahum aklun salim. Jadi yang ketiga akal yang sihat. Jadi kita bincanglah. Baik, kita sambung malam ni. Jadi apabila kita dah mengenal bahawa Allah itu ada sifat-sifat rububiyah dan sifat uluhiyah, maka tuan-tuan rahmati Allah, maka segala yang berlaku di atas muka bumi ini, semua yang ada depan kita sekarang ini, yang ada kiri kanan kita, yang ada atas bawah kita, semuanya perbuatan Allah. Jadi apa maksud tauhid af'al? Ialah maknanya dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita ini, kita nak mengesakan perbuatan-perbuatan Allah. Itu maksud dia. Jadi maksudnya apa? Kita mengiktikad, kita yakin dalam hati kita bahawa tidak ada perbuatan di alam ini, tidak ada perbuatan di alam semesta ini, apa sahaja. Tidak ada perbuatan melainkan semua itu perbuatan Allah. Ini akidah. Jadi kita wajib yakin dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam ini, kita wajib meyakini, beriktikad bahawa dalam hati kita ni apa-apa sahaja yang terjadi dalam dunia ini, semuanya adalah perbuatan Allah. Dan jika kita tidak beriktikad demikian, kita rasa ini perbuatan yang lain, maka kita tidak beriman bersama-sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya kita tak beriman macam mana yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin, sahabat-sahabat baginda. Jadi kita tidak akan tergolong dalam golongan ashabul yamin, golongan kanan. Jadi untuk mendapat jadi golongan kanan ini, maka kita nak kena faham, kena meyakini, kena mengiktikad dalam hati kita bahawa seluruh perbuatan yang kita lihat, yang kita dengar, perbuatan di alam ini yang kita dapat merasainya itu adalah perbuatan Allah. Ini kita nak kena benar-benar memahami akan hakikat ini. Apabila kita telah menyatakan, merasakan, beriktikad tadi, maka inilah maksudnya kita mentauhidkan af'al Allah. Ini maksud definisi tadi. Jadi kita nak kenal Allah, nak kenal nama Allah, nak kenal sifat Allah, nak kenal zat Allah, maka kita kena kenal perbuatan dia. Macam mana kita hari ini, kita tak boleh melihat Allah. Kita tak boleh melihat Allah. Mata kita tak mampu nak melihat Allah. Telinga kita tak boleh mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Ghaib. Allah ni Maha Ghaib. Tak mampu. Jadi macam mana kita nak kenal Allah? Kita kena melihat perbuatan Allah. Af'al Allah. Dan apabila kita melihat af'al Allah, perbuatan Allah itu, maka daripada situlah kita baru melihat sifat-sifat Allah. Daripada perbuatan Allah, baru kita nampak sifat dia. Apa sifat dia? Daripada sifat dia itulah, baru kita akan memberi kesan kepada hati kita, dan akhirnya sifat itu akan membawa kita kepada nama-nama dia yang banyak. Nama-nama dia yang Asmaul Husna itu ada 99 nama. Dan banyak lagi lah sebenarnya. Tapi 99 nama itu Asmaul Husna. Nama-nama yang terbaik digambarkan. Baik. Dan sebab itulah kita lihat di sini. Contohnya, kalau kita nak mengenali seseorang tukang. Contohnya, kalau kita nak kenal seorang tukang. Orang tu dia pandai buat bangunan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu sifat dia pandai buat bangunan? Kita melihat hasil tukangan dia tadi. Dia bertukang, dia buat rumah, dia sama ada dia naikkan dia punya tembok ke, asas dia ke, finishing dia ke, maka kita lihat kehebatan tukang itu dengan bekas apa yang ada pada perbuatan dia tadi tu. Nampak kehalusan dia buat rumah cantik, tak ada cacat cela kan. Jadi kita tahu, bila kita tengok hasil perbuatan si tukang rumah tadi, baru kita boleh kata, oh tukang ni dia ada ilmu, sifat dia ada ilmu. Oh baru kita kata tukang ni ada kemahiran, sifat dia ada kemahiran. Baru kita tahu, oh tukang ni ada pengalaman yang banyak. Maka dia boleh buat, menghasilkan satu
pertukangan, hasil tukang yang cukup dan hebat. Maka begitulah kita melihat apabila kita ingin mengenal sifat Allah, ingin mengenal nama Allah, maka yang pertama sekali proses nak kenal Allah ialah dengan kita mengenal perbuatan dia. Apa perbuatan dia? Apa yang ada kat depan kita semua perbuatan dia. Apa yang ada di hadapan kita, itulah dikatakan sebagai af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, sebagai untuk meriadah kita, untuk kita nak melatih diri kita, maka kita nak melihat semua yang ada di hadapan kita itu, kita nak hubungkan, kita nak kembalikan, ikatkan seluruh yang ada itu dengan perbuatan Allah. Allah yang buat. Allah yang jadikan begitu. Allah yang berkehendak begitu. Allah yang dengan ilmunya menjadikan apa yang kita tengok, qada dan qadar dan sebagainya. Dan apabila kita boleh melihat yang di hadapan kita ini semuanya perbuatan Allah, semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmunya, dengan keizinannya, dengan kekuasaannya, dengan sifat-sifat rububiyah dia tadi, maka ketika itulah kita nampak sifat-sifat dia. Kita nampak kan bagaimana nama dia yang sebenar, Ar-Rahman, nama dia yang daripada sifat dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita akan nampak. Maka di situlah baru kita dikatakan sebagai mentauhidkan af'al Allah. Maknanya kita mentauhidkan, mengesakan perbuatan Allah. Kenapa penting benda ni tuan-tuan? Kerana apabila kita boleh menghubungkan segala yang berlaku dalam hidup kita, yang berlaku di hadapan kita, segala perkara yang ada dalam diri kita, kita dapat hubungkan dengan ini perbuatan Allah, maka ketika itu hati kita, pemikiran kita akan berada dalam suasana menghambakan diri pada Allah. Baru kita boleh jadi hamba Allah. Baru kita boleh merasai kekerdilan kita. Baru kita boleh merasai sayang pada Allah. Baru kita rasa sayang pada Allah. Contohnya tuan-tuan, kalau kita tengok wajah kita kat cermin. Tengok wajah kita kat cermin. Allah jadikan lengkap, ada mata, ada hidung, ada lidah, ada mulut, ada telinga. Walaupun tak handsome macam Shah Rukh Khan, ataupun tak cantik macam Kajol agaknya kan, kalau cerita Bollywood tu kan, ataupun tak pandai, tak putih sangat macam aku putih punya orang agaknya. Walaupun kita kata kita punya tak handsome sangat, tapi Allah bagi yang terbaik bagi kita. Allah bagi. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan di sini, apabila kita mula mengenal segala yang berlaku ini adalah perbuatan Allah. Ni perkara yang pertama. Maka barulah kita akan nampak sifat Allah. Baru kita akan nampak sifat Allah. Baru kita boleh mengenal sifat Allah. Dan bila kita mengenal sifat Allah, baru kita boleh kenal nama-nama dia. Dan akhirnya boleh mengenal hakikat Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita agungkan. Ini latihan. Ini penting tuan-tuan. Ini ramai orang tak faham. Ataupun ramai yang faham tak boleh nak amal. Kenapa tak boleh nak amal? Kerana hati dia jauh daripada kebaikan dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dia melihat sesuatu, maka dia akan nampak itu orang punya. Itulah boleh kena dendam, berdendam. Contohnya orang buat jahat kat kita. Orang buat jahat kat kita, kita ingat orang buat jahat kat kita tu dia yang buat. Memang betul dia yang buat, tapi sebenarnya perbuatan Allah. Allah yang izinkan perkara itu berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya, dengan kehendaknya mengizinkan perkara itu berlaku, dan perkara itu berlaku pun dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita melihat yang itu, orang tu buat jahat kat kita, kita marah tak? Sebagai fitrah kita marahlah orang buat tak elok kat kita. Tapi hati kita marah, kita boleh boleh maafkan dia. Hati kita marah, tak berdendam dengan dia. Dendam ni dosa. Dendam ni dosa. Kan? Hati kita sakit. Hati kita sakit. Maka bila kita sakit tu, kita tahu ini perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Maka ketika itu hati kita ni boleh dipujuk untuk menjadi apa? Menjadi tenang. Baik. Apabila kita melihat
kepada perbuatan-perbuatan yang ada berlaku di hadapan kita. Sama ada perbuatan itu, perbuatan Allah itu, perbuatan yang kita suka, yang kita senang. Atau perbuatan yang kita tak suka. Perbuatan yang kita mungkin rasa susah, rasa sakit. Mungkin ada di kalangan kita yang Allah bagi sakit. Kita nak rasa Allah bagi sakit. Kita nak rasa Allah bagi sakit. Ini tauhid af'al. Kita nak rasa Allah bagi susah. Kita nak rasa Allah bagi susah. Kita nak rasa Allah bagi senang. Kita nak rasa Allah bagi senang. Sebab itulah tuan-tuan, petang tadi mungkin sebelum maghrib ke, selepas maghrib ke, tuan-tuan ada mandi. Mandi. Maka ketika mandi tu rasa apa? Rasa sejuk aja, rasa dingin aja, rasa nikmat mandi. Kena air. Mungkin kita bawa balik daripada keluar ke, kita berkebun kat rumah kita ke, tengah buat apa-apa, nak mandi, nak hilangkan peluh kita, kita rasa segar. Nak rasa segar tu Allah punya perbuatan. Nak rasa. Inilah perkara yang penting ni. Nak kenal Allah ni. Kita nak kenal Allah ni, kita kena kenal perbuatan dia dulu. Setiap yang berlaku pada kita, maka dia akan merupakan perbuatan Allah. Tidak ada suatu pun yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Tidak ada suatu pun yang berlaku melainkan dengan ilmu Allah. Tidak ada satu pun yang berlaku melainkan dengan kekuasaan Allah. Ini maknanya kita mentauhidkan, mengesakan perbuatan Allah. Maka barulah kita sedang berjalan untuk menjadi hamba Allah. Bukan menjadi hamba nafsu, hamba diri kita. Kalau kita tengok satu perkara berlaku, satu perbuatan daripada orang besar, buat pada kita, buat tak elok, kita nampak perbuatan dia. Sebenarnya perbuatan itu tidak akan berlaku melainkan dengan keizinan Allah, kekuasaan Allah. Maka kita patah balik. Semua adalah merupakan perbuatan Allah. Boleh tuan-tuan perempuan? Ini nombor satu. Poin nombor satu. Penting. Nombor dua tuan-tuan. Apabila kita melihat perbuatan-perbuatan Allah di hadapan kita. Semuanya. Qada, qadar, yang baik, yang buruk, yang kita suka, nikmat, yang kita benci, yang sedih, yang menyakitkan, semua perbuatan-perbuatan yang berlaku. Semua perkara yang berlaku di hadapan kita. Kita melihat ini adalah af'al Allah, perbuatan Allah, maka pada ketika itu kita kenal sifat Allah. Macam mana kita kenal sifat Allah? Maka para ulama menggambarkan sifat-sifat Allah itu boleh dipecahkan kepada dua. Pecah pada dua. Yang pertama sekali, kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang elok, sesuatu yang kita suka, yang kita seronok, yang kita bahagia. Contohnya makan, makanan yang sedap, yang kita nak makan. Makanan yang sedap, rezeki. Kita tengok anak-anak kita rasa bahagia tengok anak-anak kita. Kita tengok harta kita, seronok dengan kereta kita. Walaupun kereta tu dah lama, tapi seronok. Kita rasa seronok. Jadi kita lihat, apabila kita melihat perbuatan Allah yang memberikan suatu natijah dalam hati kita, rasa seronok, rasa indah, rasa elok, rasa sempurna, maka inilah sifat Allah Al-Jamal. Al-Jamal. Jamal ni apa? Yang indah, yang cantik. Yang kita suka, yang kita bahagia dengannya. Maknanya kita bahagia ni maknanya kita rasa seronok dengan dia. Maka apakah sifat-sifat Allah yang dari kategori Al-Jamal ini? Jamal ni maknanya yang sesuatu yang cantik, yang indah tadi. Sifat-sifatnya, contohnya sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah ni kasih kat kita. Allah ni sayang pada kita. Susah-susah kita pun masih lagi boleh senyum. Susah-susah kita pun masih ada lagi orang yang tolong kita. Susah-susah kita pun masih ada lagi nikmat-nikmat yang bersama kita. Allah ni Ar-Rahman. Allah ni Ar-Rahim. Allah ni Maha mencintai kita. Allah memberi. Kita tak layak pun, tapi kita dapat. Kita minta Allah bagi. Kita minta Allah bagi. Dan kita doa Allah kabulkan. Contohnya macam ada seorang pelajar saya dulu, dia belajar medik di UK. Dia datang dalam satu kuliah tu. Kan, bila tanya lepas habis kuliah ada soalan. Soalan apa? Dia angkat tangan, dia tanya. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya nak tanya. Boleh tak?" Apa dia soalan dia? Dia kata dia daripada UK balik sekejap cuti, dia baru pergi ke UAE pada masa tu. Maka dia kata apa?
Dia kata saya ada masalah. Masalah saya ni, apa sahaja yang saya minta, semua Allah bagi. Masalah. Masalah dia punya apa? Doa dia mustajab. Itu masalah dia. Dia kata saya nak dapat 11A SPM. Dapat 11A SPM. Saya nak belajar medik dekat UK. Dapat belajar. Mudah dapat belajar medik. Saya nak dapat beasiswa daripada sekian-sekian. Saya dapat. Saya nak kawan dengan orang ni. Saya dapat. Dia kata apa yang saya doa semua dapat. Dia kata. Ini masalah kat saya. Jadi kadang-kadang saya doa tu benda yang menyusahkan saya pula. Bila dah dapat, dia kata, benda ni menyusahkan. Dia kata, boleh tak? Macam mana cara dia? Supaya dia nak doa, supaya dia tak dapat lah apa yang dia nak. Ni macam itu. Kita minta doa supaya dikabulkan. Dia nak minta doa supaya doa dia tidak dikabulkan. Ni salah seorang pelajar. Tak payahlah sebut nama dia. Nak sebut kat sini, dia tanya soalan tu. Jadi, kita pula, apabila berdoa, kita hajat supaya doa tu dimakbulkan. Kita hajat macam itu. Jadi kita berdoa, Allah makbulkan. Ini sifat Allah Al-Jamal. Jamal yang indah. Apa dia? Yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pemberi, yang maha mengampunkan dosa. Kita buat banyak dosa, tapi Allah ampunkan dosa kita. Kita boleh bertaubat. Apa tanda taubat kita diterima, tuan-tuan? Salah satu tanda taubat kita diterima, kita menyesal. Dan kemudian kita tinggalkan dosa dan kita tak patah balik. Itu salah satu tanda taubat diterima. Kalau kita masih mengulang-ulang, tu maknanya Allah nak suruh kita bertaubat lagi. Kita belum diterima lagi. Maka sebab itulah kita lihat sini, Allah mengampunkan dosa kita. Ini sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita melihat di hadapan kita, suatu yang menyukakan kita, merasa kita seronok, kita rasa senang, kita rasa bahagia, kita rasa sedap, best. Macam itu, maka kita dapat inilah Al-Jamal. Allah yang maha indah. Dalamnya ada Ar-Rahman. Dalamnya ada Ar-Rahim. Dalamnya ada Al-Ghafur. Yang maha pemaaf. Dalamnya ada Al-Mughni. Yang maha memberi. Yang maha mengayakan. Kita kaya, katakan. Orang lain miskin, kita lebih kaya daripada orang lain. Kaya tu pun nak rasa Allah bagi kaya. Kita jangan rasa kaya tu kita punya. Kita ada bisnes berjaya. Bisnes berjaya tu pun Allah bagi berjaya. Ni sifat Al-Jamal. Jamal ni maknanya kita melihat segala perkara yang berlaku dalam hidup kita, yang berlaku di hadapan kita, benda yang kita suka, yang kita seronok, benda yang menyebabkan kita rasa indah, cantik, maka itulah sifat Allah Al-Jamal. Maka timbul dalam perasaan kita apa? Rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah. Kita pun rasa terima kasih ke Allah. Kita pun rasa sayu pada hati kita. Sedih. Kenapa sedih? Sebab Allah ni maha indah. Kita buat jahat kat dia. Kita buat macam-macam kat dia. Tapi dia masih lagi bagi sesuatu yang baik pada kita. Ini nombor satu. Kita melihat perbuatan Allah di hadapan kita. Yang kedua, kita melihat pula perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mungkin kita rasa susah. Kita rasa payah. Kita rasa kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Kita nak tak dapat. Sesuatu yang dicegah daripada kita. Sesuatu yang mungkin kesakitan pada kita. Sesuatu yang mungkin perbuatan yang kita rasa sedih. Kita rasa pedih. Kita rasa susah. Menderita. Maka bila kita melihat akan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita pun menyatakan dalam hati kita, kita rasa inilah sifat Allah Al-Jalal. Allah mempunyai sifat Al-Jalal. Apa maksud Al-Jalal? Al-Jalal yang maha besar, yang maha sempurna. Sifat Allah. Sifat Allah yang maha sempurna. Maknanya kita nak rasa Allah lah yang berkuasa. Maka dalam sifat Al-Jalal ini, kebesaran Allah tadi, maka termasuklah sifat-sifat Allah yang maha menyeksa. Kalau Allah nak menyeksa kita, dia boleh seksa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memudaratkan kita, tiba-tiba aksiden, berlaku aksiden. Tiba-tiba aksiden, berlaku aksiden pada kita. Kita tak mahu aksiden. Allah bagi aksiden. Patah kaki. Kan? Mungkin anak kita sakit. Maka kita nak nampak ini sifat Al-Jalal. Allah yang maha besar. Allah yang maha menguasai. Al-Jabbar. Yang maha mengalahkan. Yang maha menggagahi.
Allah yang maha perkasa. Al-Qahhar, Allah yang maha perkasa. Allah yang maha menyeksa. Allah yang maha menyakitkan. Ini kelompok sifat Al-Jalal. Jalalnya apa maknanya? Kita rasa kehebatan Allah, kebesaran Allah, sifat Allah yang agung tadi memaksa kita. Maknanya kita tahu kita ni hamba yang menjadikan itu perbuatan Allah Tuhan kita. Maka hati kita macam mana? Bila kita melihat keadaan macam itu, maka hati kita boleh sabar. Ya Allah, Engkaulah yang berhak untuk menyakiti aku. Engkaulah yang berhak untuk memudaratkan pada aku. Kan? Engkaulah yang berhak untuk buat apa sahaja yang kau nak, engkau berhak. Dan aku hanya hamba. Ya Allah, sesungguhnya engkau nak uji aku dengan kesusahan. Engkau nak uji aku dengan kefakiran. Engkau nak uji aku dengan penyakit. Engkau nak uji aku dengan masalah-masalah anak-anak. Dengan segala perkara yang mungkin menjadikan penderitaan. Maka pada kita rasa Allah Al-Jalal. Maka kita, Ya Allah, berilah kekuatan padaku, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan padaku untuk berhadapan dengan masalah ini. Maka kita boleh patah balik pada Allah. Bila kita rasa ini perbuatan Allah. Kalau kita tak rasa, kita mula marah. Kita mula marah orang. Kan? Kita tengok satu perbuatan manusia pada kita, kita marah dia, kita dendam dengan dia. Sedangkan dendam itu dosa. Dengki, kita dengki dengan orang, sedangkan dengki itu satu dosa. Kita nampak ada orang diberikan kelebihan. Mungkin dia ada ilmu. Mungkin dia ada kecantikan. Mungkin keturunan dia. Mungkin kekayaan dia. Kita miskin. Ilmu pun kurang. Mungkin kita tidak ada apa-apa. Kita dengki dengan dia. Sedangkan dia kaya itu perbuatan Allah. Dia cantik itu Allah bagi kat dia. Tapi kita dengki kat dia. Maka kita telah, kan, seolah-olahnya kita telah berdengki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kadang-kadang doa kita tak mustajab. Kadang-kadang kita heran, kenapa ya Allah aku buat begini-begini tak dapat-dapat. Rupanya ada satu kefahaman dalam hati kita yang salah tentang Allah. Kita marah kat orang, kita dendam kat orang, kita dengki kat orang. Sedangkan perkara yang berlaku kepada orang itu dengan izin Allah. Itu perbuatan Allah. Sebab tu ada Zaid bin Harisah, salah seorang daripada pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku berkhidmat dengan Rasul 10 tahun kurang lebih. Aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak kali aku buat silap. Dan ada masanya Rasulullah suruh begini, dia buat begitu. Ada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia ambil air begitu, dia buat air yang lain. Jadi nak sebut sini banyak kesalahan. Tetapi dia kata, sepanjang aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasul marah padaku. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah pada aku. Kenapa dia tak marah? Kerana Rasulullah faham. Yang pertama, yang depan dia ni manusia. Apa yang berlaku, kesalahan yang ada pada dia, kelemahan yang ada pada dia, maka itu adalah perbuatan Allah. Maka nombor satu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah dia nak kena redha dengan perbuatan Allah. Dia nak kena sabar dengan perbuatan Allah. Dia nak kena baik sangka dengan perbuatan Allah. Dia nak rasa tenang dengan perbuatan Allah. Maka dia pun patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah hati dia tenang. Walaupun orang jahat buat macam-macam. Saya pernah bercakap dengan seorang Syekh Muta'al Al-Jabari. Rahimallah. Satu ketika saya tanya pada dia, saya tanya soalan. Dia kena tahan dalam penjara dulu. Kan? Di penjara sebab dia tuduh macam-macam, tapi akhirnya dia dibebaskan. Seorang ulama besar. Dia kata apa? Saya kata, bagaimana Syekh diseksa, dia pun cakap lah. Dia seksa macam gini, adalah Allah uji sikit, dia kata gitu. Kemudian, dia kata, janganlah tanya soalan ni. Dia kata, orang yang pukul dia, orang yang seksa dia, sampai pekak telinga dia. Sampai rosak jantung dia. Orang seksa dia sampai dia tak, tubuh badan dia jadi lemah. Akibat siksaan yang teruk. Dia kata dia buat tu sebab ketua dia suruh. Kalau dia tak buat, nanti dia kena pula. Tak apa, aku dah maafkan. Kau tak payah cerita dah, tak payah tanya dah soalan
tentang apa berlaku dalam penjara. Tak payah tanya, dia kata. Dia maafkan orang tu. Dia dah maafkan orang tu. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, macam mana orang yang telah melakukan pelbagai keburukan sehingga hilang pendengaran dia, pekak dia, dua-dua telinga pekak kena seksa. Begitu juga jantung dia rosak sehingga lepas daripada keluar penjara tiap-tiap hari, bila ada masa-masa tertentu jantung dia akan berdenyut kuat, kemudian keluar darah daripada hidung. Kadang-kadang jantung dia lemah sangat, kadang-kadang kuat sangat, tapi dia boleh maafkan. Macam mana dia boleh maafkan? Rahsianya ialah apabila dia merasai perbuatan Allah. Allah izin benda itu berlaku. Dia boleh maafkan orang tersebut. Dia boleh tenang dengan suasana demikian. Allah uji dengan kesusahan. Duduk dalam penjara. Disiksa oleh Israel. Syekh Abu Bakar dan juga kawan-kawan yang lain. Seorang Muhammad nama dia. Duduk dalam penjara. Contohnya Syekh Ahmad Yasin dari Palestin. Kalau kita pernah dengar nama dia. Syekh Ahmad Yasin rahimallah. Allah uji separuh pinggang dia lumpuh. Kemudian dia diseksa oleh Israel sampai seluruh tubuh badan dia semuanya lumpuh kecuali kepala saja boleh bergerak ke kanan sikit, ke kiri sikit. Mata dia boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh bercakap, otak dia boleh berfikir. Yang lain semua lumpuh. Diseksa teruk. Ada seorang daripada kawan dia yang duduk satu sel dengan dia, ketika diseksa oleh Israel. Dia kata tiap-tiap hari Syekh Ahmad Yasin kena seksa. Tiap-tiap hari. Dan kalau tengok pada tubuh badan dia, sebab oleh kerana badan dia dah lumpuh, maka dia terpaksa bantu mandikan, beruskan gigi dan sebagainya. Dia kata bila dia buka baju, nak cuba lap-lap badan dia, nak mandikan, dia kata penuh dekat badan dia bintik-bintik hitam dan merah. Rupanya Israel ni jahatnya Yahudi ni, dia gunakan jarum, dia cocok semua saraf. Semua saraf. Sampai sakit yang teramat sangat, sampai lumpuh saraf tersebut. Kalau di buah pinggang dia contohnya, di buah pinggang, kita akan nampak bintik-bintik hitam dan merah. Penuh dekat buah pinggang dia. Dicocok supaya saraf-saraf itu sakit dan mati, maknanya akhirnya lumpuh. Ini siksaan yang dikenakan kepada Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Tapi dia kata apa? Kawan dia kata apa? Kawan dia kata, sepanjang saya bersama dengan Syekh Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin tak pernah komplain sakit, tolong picit-picit sikit, sakit. Tak pernah komplain. Malahan dia tak pernah sebut, tak pernah mendoakan keburukan kepada yang menyeksa dia. Walaupun dia tahu yang menyeksa dia tu orang-orang yang jahat, yang Allah gambarkan sebagai Zionis yang dilaknat, dengan kefahaman dia, dengan hati dia yang benci dengan kebaikan tadi, tapi dia tak pernah doakan keburukan kepada dia. Dia kata itu semua daripada Allah. Dia kata apa kata kawan tadi tu? Dia kata apa? Dia kata aku tidak pernah melihat seorang manusia yang reda kepada Allah lebih daripada Syekh Ahmad Yasin yang bersama-sama dengan aku di dalam penjara Israel. Maka akhirnya Syekh Ahmad Yasin itu dilepaskan dan akhirnya dia dibunuh oleh Israel dengan helikopter. Nak sebut kat sini, apakah yang menyebabkan para ulama kita itu kuat, mampu untuk bertahan? Kerana tauhid af'al, kefahaman bahawa segala yang berlaku dengan biiznillah, dengan izin Allah. Segala yang berlaku ni adalah merupakan perbuatan Allah. Maka perbuatan Allah tentulah di situ ada sifat al-jamal. Jamal ni apa? Yang indah. Yang kita nampak seronok. Yang kita nampak kita suka. Yang kita nampak nikmat. Begitu juga ada sifat al-jalal. Jalal ni apa? Yang maha besar, yang maha hebat. Dia bukan saja ar-Rahman. Dia bukan saja ar-Rahim. Dia juga al-Jabbar, yang maha menggagah. Dia juga Al-Muntaqim, yang maha memberikan seksa, yang maha menyeksa. Dia juga Al-Qahar, yang maha memaksa, yang maha perkasa, yang boleh memaksa orang, yang boleh memudaratkan orang. Maka ketika itu dia melihat sifat-sifat Al-Jalal, sifat Allah yang hebat tadi. Maka dia pun tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia redha.
Allah bagi dia miskin, dia boleh redha dengan Allah. Dia nampak Allah ni kaya. Allah nak uji dia. Bukan Allah tak boleh nak bagi dia kaya. Boleh. Kita sakit. Allah bukan tak boleh nak bagi kita sakit. Boleh. Ataupun tak boleh kita bagi sihat. Boleh. Allah nak bagi sihat. Kita tengok contohnya macam Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bagaimana Allah uji dia dengan kesusahan-kesusahan yang amat berat. Mula-mula ladang dia terbakar, harta dia habis. Kemudian anak-anak dia yang soleh-soleh, anak dia yang baik-baik meninggal dunia seorang. Akhirnya dia kena penyakit sampai dihalau keluar daripada kampung. Dihalau keluar daripada negeri. Nabi Allah Ayub alaihissalam sampai peringkat sakitnya kronik, terbaring dalam gua bersama isteri dia. Akhirnya isteri dia minta kepada dia, "Wahai suamiku, wahai Ayub, mintalah pada Allah, engkau ni Nabiullah, engkau orang yang paling soleh di sisi Allah pada hari ini. Engkau mintalah pada Allah supaya kita ni diangkat, nikmat ni, balak ini diangkat, supaya sakit ini disembuhkan, supaya kemiskinan ini dihapuskan, diberikan kekayaan. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala." Sebab dia tahu ni perbuatan Allah. Apa kata Isa? Apa kata Ayub alaihissalam? Nabi Ayub kata apa? "Wahai isteriku, berapa lama kita hidup dalam keadaan senang, anak-anak dengan harta, dengan kesihatan, berapa lama? Oi, banyak tahun, puluh tahun. Berapa lama kita diuji dengan kesusahan? Mungkin dalam kurang lebih 8 tahun, baru 8 tahun, yang lainnya 10 tahun. Dia kata, aku malu nak minta pada Allah. Aku malu nak minta pada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Allah bagi kepada kita kehebatan, kekayaan, keluarga yang bahagia. Allah bagi kepada kita nikmat yang banyak berpuluh tahun. Tapi kita ni baru diuji sikit, dah nak minta pada Allah. Ini orang yang memahami tauhid af'al Allah. Jadi apabila dia faham, dia kata apa? Sabarlah sikit lagi. Allah maha mengetahui. Akhirnya isteri dia kata apa? Dia minta supaya dia nak pergi keluar cari makan. Dia kata tak payah keluar cari makan. Isteri dia nak pergi juga. Kalau engkau pergi, maka aku akan pukul engkau. Hukumlah. Begitu lebih kurang. Maka akhirnya isteri dia keluar juga pergi cari makan. Sebab dah tak ada makanan, isteri pergi cari makan. Nak keluar. Nak dapatkan sesuatu untuk dimakan dan sebagainya. Maka Ayub alaihissalam pun berdoa pada Allah. Apa doa dia? Ini dengar doa orang yang faham tauhid af'al Allah. Tauhid perbuatan Allah. Dia kata apa? Ya Allah, ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui apa yang berlaku padaku. Engkau tahu ya Allah. Ini semua perbuatan kau. Engkau tahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang maha pengasih. Engkaulah yang maha penyayang. Ya Allah, engkaulah maha pengasih. Engkau maha penyayang. Itu je doa dia. Dia tak minta pun, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah aku sakit, ya Allah isteri aku tinggalkan aku, ya Allah anak-anak aku mati, ya Allah ladang-ladang aku terbakar, ya Allah harta-harta aku habis, ya Allah aku miskin, tolonglah aku. Dia tak minta pada Allah. Kenapa dia tak minta pada Allah? Kerana dia faham yang pertama sekali semua tu perbuatan Allah. Dia tak kritik Allah, dia tak komen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya dia minta apa? Ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui apa yang berlaku kepada kami, pada aku ini. Ya Allah, engkau tahu, engkau lebih tahu daripada aku. Maka ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya Allah, engkaulah Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia minta pada Allah begitu. Dia tak minta sembuh. Ini antara doa orang-orang yang beradab dengan Allah. Yang mengenal Allah. Af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu tuan-tuan, apabila kita kata kita nak mengenal Allah, kita tidak akan kenal Allah kalau kita tak kenal perbuatan Allah. Sebab kita tak boleh nampak Allah. Mata kita tak boleh nampak Allah. Nak tengok angin pun kita tak nampak. Kan? Telinga kita tak boleh nak dengar. Sebab tak mampu, kita tak ada kemampuan. Nanti di akhirat nanti insya-Allah Allah akan bagi satu kemampuan yang luar biasa. Tapi di dunia tak boleh, kita tak akan nampak Allah. Tak akan boleh dengar
ataupun kita boleh bersentuh dengan fizikal, tak boleh. Kenapa? Itu adalah merupakan Allah yang maha ghaib. Nak sebut kat sini, yang kita boleh nampak apa? Perbuatan Allah, penciptaan Allah. Jadi, apa yang kita sebut semalam, maka bila kita tengok hari ini, Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita boleh tidur dengan nyenyak. Malam ni tidur terus. Letak kepala terus lelap. Tak ada susah-susah nak tidur. Besok pula bangun pagi. Allah bagi kita hidup lagi sekali. Kita nak rasa nyawa ni Allah punya perbuatan. Kita nak rasa kita bangun sihat. Boleh makan, boleh minum. Tak kena pula COVID-19. Maka kita rasa kesihatan ni Allah punya perbuatan. Allah yang maha menyihatkan. Allah yang maha menghidupkan. Allah yang maha memberi rezeki. Ada setengah-setengah kita pula. Mungkin Allah SWT uji dengan kesusahan. Mungkin duit dah tak ada. Saya dipahamkan setengah-setengah rakyat yang ada pada hari ini masih tak dapat makanan lagi. Makanan pun dah habis dah. Bercatu sama-sama sendiri dekat rumah. Ada yang tak ada makanan. Ada yang tidak ada ubat. Mungkin sakit, demam, tak ada ubat. Nak keluar tak ada duit. Habis putus pendapatan kita. Apabila berlaku ujian COVID-19, kita dah tak ada kerja. Maka nombor satu, kita nak rasa ini perbuatan Allah. Maka kalau perkara yang kita suka, ini maknanya Al-Jamal. Kalau perkara ni yang kita rasa susah, maknanya Allah menguasai kita, Allah menggagahi kita, ini sifat Allah Al-Jalal. Apabila kita boleh merasai dua sifat yang ini, maka pada ketika itu barulah kita mentauhidkan af'al Allah. Apabila kita boleh mentauhidkan af'al Allah, barulah kita boleh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat dia. Barulah kita boleh mentauhidkan asma, nama-nama dia, mentauhidkan zat dia. Akhirnya kita baru boleh berjalan menuju kepada ubudiyah lillahi wahdah, mengabdikan diri kepada Allah. Ini latihan dia. Ya, sebab itulah contohnya pada hari ini saya nak sebut sini, kalau kita melihat manusia, kita jumpa dengan orang manusia, katakanlah kita jumpa ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, maka orang itu penyayang. Bagus, kita suka dia. Dia seorang yang penyayang, pemaaf, seorang yang kita kata tutur katanya manis, lembut. Maka kita nak rasa orang yang baik tadi, yang manis, yang lembut, yang penyayang tadi, kita nak rasa apa? Kita nak rasa ini adalah bekas daripada sifat-sifat Allah yang Al-Jamal. Sifat Allah yang indah. Sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita nak rasa keindahan pada dia, kebaikan pada dia, ini lahir daripada indahnya, baiknya, kasihnya, sayangnya, lembutnya, Al-Latif, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidaklah mengagungkan dia. Dia seorang yang kaya, dia suka tolong kita, dia bantu kita, dia beri kebaikan pada kita. Kita melihat dia, kita pun sembah dia. Sebab apa? Dia buat baik. Dialah yang tolong kita. Kita tak nampak sebenarnya dia tolong kita, dia buat baik dengan kita, dia kasih kepada kita, sayang pada kita tadi. Itulah sifat-sifat Allah Al-Jamal, sifat Allah. Apabila kita melihat begitu, maka kita tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak bahawa ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun redha dengan Allah. Kita pun tenang bersama Allah. Kita tahu orang ni datang sebab Allah yang bagi. Kalau kita jumpa dengan seorang suami, kita suami, ada isteri, ada anak-anak. Alhamdulillah semua anak-anak kita soleh, baik, lemah lembut, tak terlibat dengan dadah, tak ada terlibat dengan jenayah. Suami kita pula lemah lembut, seorang yang bukannya lembut-lembut LGBT tu. Lembut yang lembut betul lah. Lemah lembut, manis tutur katanya, akhlaknya baik. Isteri pun baca gitu, yang taat, yang dengar kata suami tadi, yang kita rasa baik, maka nombor satu, kita nak rasa ini adalah perbuatan Allah. Bekas-bekas perbuatan Allah pada dia tadi, maka kita pun nak syukur pada Allah. Kita nak redha pada Allah. Kita nak rasa baik sangka sungguh-sungguh dengan Allah. Maka kita pun sayang sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita berhadapan pula dengan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan makhluk manusia ini, yang mana sifat ni sumber daripada Al-Jalal. Ada bos kita bengis, asyik cari kesalahan kita aja. Datang-datang panggil kita, cari kesalahan kita, marah kat kita,
garang dengan kita. Ada suami baran, siap-siap asyik nak marah aja kita. Buat A salah, buat B salah. Ataupun kita ada jumpa dengan seorang yang keras, sifatnya dengki, sikit-sikit nak pukul dan sebagainya. Maka apabila kita bertemu dengan orang-orang yang kasar, orang-orang yang selalu buat salah, yang selalu menyindir kita, selalu memukul, marah kita, maka kita nak rasa ini adalah bekas daripada sifat Allah Al-Jalal. Allah yang maha besar, yang maha menguasai, yang maha garang. Kalau dia garang, Allah maha garang. Kalau dia suka marah, Allah maha murka. Allah boleh murka. Maka kita lihat ini sifat-sifat Allah bagi pada kita. Orang yang sifatnya kasar, yang sifatnya pendengki, sifatnya beratlah kita nak sebut kat sini. Maka ketika itu manusia itu melaksanakan perbuatan-perbuatan itu, dan perbuatan itu lahir daripada perbuatan Allah, sifatnya Al-Jalal, sifatnya Allah yang maha besar. Maka apakah yang dituntut pada kita berhadapan dengan suasana itu? Suasana yang kita tak suka, maka yang dituntut kepada kita ialah juga macam mana suasana yang kita suka tadi, Al-Jamal, kita nak kena redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat orang ini, maka orang yang faham yang ini adalah makhluk Allah. Allah uji kita dengan makhluk yang begini. Maka kita nak kena sabar dengan dia. Kita boleh sabar dengan dia. Kita boleh redha dengan dia. Maka jangan hanya kita redha kepada orang-orang yang jamal sahaja. Sifat-sifat al-jamal yang indah sahaja. Yang senang sahaja. Tapi kita juga mesti redha kepada sifat-sifat al-jalal. Makna inilah baru kita melihat. Barulah kita faham ini perbuatan Allah. Maka kita melihat perbuatan Allah tadi, maka pada ketika itulah barulah kita boleh nak redha berhadapan dengan orang yang berkelakuan buruk. Jadi orang Islam bila berhadapan dengan orang yang berkelakuan buruk, yang pertama sekali kalau dia langgar syarak, kita kena tegur. Memang kita kena tegur. Kalau kita kena tegur dengan hikmah, bagi nasihat kat dia. Tapi hati kita tak dendam pada dia. Hati kita tak dengki dengan dia. Hati kita tak rasa nak balas pada dia. Hati kita rasa tenang. Kerana kita tahu hati kita rasa apa? Ini perbuatan Allah juga. Allah datangkan anak-anak yang ada masalah. Allah datangkan isteri yang ada masalah. Allah datangkan suami yang ada masalah. Maka hati kita boleh sabar. Walaupun kita, fizikal kita akan bertindak mengikut syarak. Kalau orang tu melanggar syarak, kita kena bertindak ikut syarak. Maknanya kita kena nasihat dia dan sebagainya. Tapi hati kita tak dendam kat dia. Hati kita tenang. Hati kita bahagia. Kenapa? Kerana kita nampak ini perbuatan Allah. Nak uji, aku ni sabar ke tak sabar? Aku ni betul ke beriman kepada Allah? Ataupun aku hanya beriman kepada Allah ketika aku diberikan kesenangan aja. Al-Jamal. Suatu yang aku suka je aku baru nak beriman pada Allah. Aku nak redha. Bila Allah bagi aku tak elok, bila Allah bagikan pada aku sifat-sifat dia yang Al-Qahar, Al-Jabbar, yang boleh kita kata menyusahkan kita, kita dah tak redha kat Allah dah. Kita dah tak rasa dah yang kita ni hamba Allah. Kita rasa susah. Padahal Allah nak uji kita. Padahal Allah nak menunjukkan, nak memperkenalkan sifat dia pada kita. Apa sifat dia? Sifat dia maha menguasai. Kita nak tak dapat. Kita nak minta cuti. Kita minta jumpa dengan bos. Bos nak minta cuti, bos. Kenapa nak minta cuti ni? Saya ni susah sikit, sekian. Tak boleh, kamu tak boleh cuti. Kita dalam keadaan COVID, kekurangan orang. Kita kena ada, ni tugas ni kena buat juga. Tak boleh. Bos sengaja tak bagi kita cuti. Kita tahu bos sengaja. Sebab bos dendam dengan kita. Kita tahu bos kita dendam dengan kita. Dia pun pernah cakap, aku tak sukalah engkau macam gini. Aku tak nak bagi kau cuti lah. Kita tahu dia tak bagi bukan sebab hak yang sebenar. Tapi kerana mungkin dendam. Kita tahu Allah nak menunjukkan kepada kita sifat dia Al-Jalal. Allah menunjuk kepada kita bukan hanya sifat penyayang saja, sifat pendendam. Kalau engkau boleh dendam, Allah maha pendendam. Allah maha menyiksa. Allah maha menyusahkan. Ini sifat Allah Al-Qahar, Al-Jabbar. Maka kita pun kata, ya Allah, engkau berhak ke atas segala sesuatu. Kita redha. Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk bersifat macam-macam. Kalau kita jumpa orang sombong,
orang sombong dengan kita, maka kita nampak, ya Allah, Engkaulah akbar, Engkaulah maha besar, Engkau maha sombong. Engkau maha sombong. Allah maha sombong sebab Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk mempunyai pakaian-pakaian kebesaran. Dia berhak untuk menunjukkan sifat-sifat kebesaran daripada kita. Kalau kita nampak sombong, tapi itu sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah hati kita boleh faham, kita tenang kerana itu adalah merupakan sebahagian daripada perbuatan Allah. Maka kita pun redha kepada apa yang di qada dan qadar berlaku pada kita. Maka wajiblah kita redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Bermula dengan hakikat redha ini, barulah kita boleh memproses diri kita untuk menyampai kepada kemuncak ma'rifatullah, kemuncak kekuatan, iaitu kita mendekati Allah. Baru boleh sabar tuan-tuan perempuan. Baru kita boleh bersabar. Barulah kita boleh tengok bila Allah bagi kita kesusahan, kita boleh sabar. Kenapa? Kita nampak ni perbuatan Allah. Bila Allah bagi kita kesenangan, kita boleh syukur kerana ini perbuatan Allah. Maka apa yang pujuk kita? Yang pujuk kita ini tidak lain dan tidak bukan ialah yakin kita Allah, nama Allah tadi. Dialah Allah yang wajib wujud dan Allah yang ada sifat ketuhanan, rububiyah dan uluhiyah. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ini satu contoh yang sekarang ni berlakulah. Katalah dekat di tempat kita di sini. Kita bertemu dengan sultan. Katalah tuanku panggil kita. Tak kira lah sultan mana. Panggil kita. Kalau kita orang Selangor, sultan Selangor. Kalau kita orang Johor, sultan Johor panggil kita. Kemudian sultan pun mengarahkan kepada kita. Dia kata, Nur Azman, kamu sekian ni kamu kena buat gini-gini. Dan perbuatan tu kita tak suka. Kita tak nak. Tapi dia suruh buat juga. Kalau tidak, kamu akan dibuang daripada negeri ni. Contohlah kan. Kita berkata, baik tuanku, insya-Allah Patik akan cuba buat apa yang tuanku minta. Ini tuanku minta kita kan. Katalah dia suruh kita buat benda yang menyusahkan kita. Kita buat. Kenapa tuanku suruh? Tuanku siapa? Sultan. Ataupun bos kita suruh buat. Kamu ni cuti-cuti ni tak ada cuti, kamu kena bekerja juga sekian, kena jaga ni semua ni. Tuan, semua orang cuti, aku tak bagi kau cuti, kau kena pergi datang juga office dan sebagainya. Kenapa dia dengki dengan kita? Dia dendam dengan kita kan? Kita kata, kita pun okey, tak apalah tuan, buat. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Raja. Dia sultan. Maha Sultan. Dia raja kepada segala raja. Sultan kepada segala sultan. Dia bukan sultan sahaja. Dia bukan raja sahaja. Dia Tuhan yang menjadikan kita. Yang memiliki kita. Maka dia berhak untuk perintah. Untuk buat apa saja ke atas kita. Dia nak bagi kita jadi orang yang dapat nikmat. Bagi kaya. Dia boleh berhak untuk nak bagi kaya. Dia nak bagi kita miskin. Dia berhak untuk bagi miskin. Jadi apabila kita faham kedudukan kita sebagai seorang hamba, maka pada ketika itu kita boleh tenang. Ya Allah, Engkaulah Ar-Rahman. Ya Allah, Engkaulah Ar-Rahim. Maka ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku sabar. Dan kita yakin Allah tidak akan menzalimi kita. Manusia zalim kita. Makhluk zalim kita. Tapi Allah tidak akan menzalimi kita. Allah tidak akan menganiaya kita. Terutamanya orang beriman, Allah sayang pada kita. Ini nak sebut kat sini. Ya, sebab tu apabila kita rasa begitu, maka kita mula berjalan menuju untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkara yang kita nak sama-sama rasa yang pertama. Baik. Yang kedua, yang ketiga di sini kita nak sebut sini, bagaimana cara kita nak melatih diri kita untuk sama-sama merasai perbuatan Allah ini. Macam mana jalan dia? Dari sudut tarbiyah macam mana? Baik, saya nak sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada satu ketika, saya bacakan makna saja. Ini hadis ni panjang. Saya bacakan makna. Satu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayu turuq aqrabu ila Allah ya Rasulullah? Wa as'aluha ala ibadillah wa afdaluhu ha indallah." Bertanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? "Ya Rasulullah, apakah jalan yang paling dekat untuk kita buat supaya mendekati Allah? Apakah jalan yang paling ringkas, yang paling dekat untuk kita mendekati Allah? Yang paling mudah untuk kita
dan melaksanakan dia sebagai hamba Allah. Yang paling afdal, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, alaika bidawam zikrullah. Hendaklah kamu mengekalkan, melazimkan diri kamu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, zikir apakah yang paling afdal? Ayu zikru afdal ya Rasulullah? Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala la ilaha illallah. Maka kata Rasul, afdalu zikr an la ilaha illallah. Maka di sini dalam hadis ini maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahawa macam mana cara kita nak proses diri kita supaya kita boleh mentauhidkan af'al Allah, perbuatan Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan asma Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu banyakkanlah zikrullah, mengingati Allah. Maka zikir apa yang paling baik ya Rasulullah? Dalam hadis yang lain, maka Rasul berkata dalam hadis yang lain, sebagaimana yang aku baca, yang nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum aku baca, itulah kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tutup mata kamu. Maka Rasul pun suruh Sayyidina Ali tutup mata. Maka Sayyidina Ali pun tutup mata. Kemudian dia kata, ikut aku sebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia tutup mata, dia bersebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali disebut dan diikut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau tuan-tuan nak buat, saya nak cadangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, dapat 1 hari sekali pun cukup. Tutup mata pagi-pagi lepas subuh, tutup mata, baca kalimah la ilaha illallah. Tutup mata. Lidah kita baca, hati kita pun baca sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi perkataan la yang pertama tu, la ilaha, la tu kalau boleh 6 harakat pun tak apa. 4 harakat pun tak apa. Paling sikit 2 harakat, jangan 1 harakat. La ilaha illallah. Jadi bila kita baca itu, tutup mata, baca dengan lidah, baca dengan hati. 3 kali 1 hari. Ini yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling itulah, lepas tu bacalah banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah, hati. Maka siapa-siapa yang membaca itu, dalam hadis yang lain, Allah akan mentajdidkan iman dia. Allah akan mudahkan hati dia, iman yang ada dalam hati dia itu, untuk merasai, mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah. Dia mudah. Dia mudah. Allah akan bagi cahaya. Sebab tu kita kena banyakkan. Kita kena banyakkan. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bukan setakat tidak ada Tuhan yang disembah. Jadi, melainkan Allah tadi, makna kepada la ilaha illallah tadi, bila kita baca dengan lidah, baca dengan hati, kita jangan hanya kita pandang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tetapi dia kata, maksud yang kita nak kena faham dalam hati kita, kerana tidak ada Tuhan melainkan Allah itu hanyalah untuk orang yang baru nak kenal Islam. Orang nak masuk Islam, dia mengucap kalimah syahadah. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bila dia baca yang itu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi itu adalah pengertian yang biasa. Tapi yang kita nak maksudkan sini, bila kita nak mengamalkan, menjadikan sebagai satu, kita nak katakan sebagai satu yang boleh mendidik, memproses hati kita, sehingga kita boleh melahirkan tauhid af'al tadi. Maka apabila kita sebut, kata Ibnu Abbas, maka yang pertama sekali,
Bukan lagi maknanya la ilaha illallah yang kita faham tadi. Yang pertama sekali, la nafi'a wala darara. Maknanya, tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memudaratkan. Jadi bila kita baca la ilaha illallah, maknanya dalam hati kita, kita nak kena faham. Selain daripada tidak ada ilah melainkan Allah tadi itu makna asal. Tapi kita nak sebut, tidak ada yang memberi manfaat. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Bila kita tengok nasi depan kita, sebelum kita nak baca Alhamdulillah, nak baca doa, nak baca Bismillah, dalam hati kita duk sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lidah kita sebut, hati kita sebut. Bila lidah kita tak sebut sebab makan, sebab cakap, hati kita masih sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan La ilaha illallah itu maknanya, tidak ada rezeki melainkan Allah yang bagi rezeki. Tidak ada manfaat kebaikan melainkan Allah yang bagi manfaat. Tidak ada mudarat. Katalah accident. Allah izin benda tak elok berlaku kat kita. La ilaha illallah. Hati kita duk sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada mudarat melainkan Allah yang bagi mudarat. Tidak ada manfaat melainkan Allah yang bagi manfaat. Dan kemudian la mu'izzu wala muzilla. Tidak ada yang memuliakan dan tidak ada yang menghinakan. Kita jalan-jalan, dalam hati kita sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Iman kita makin tertingkat. Tiba-tiba kita jumpa dengan orang yang soleh, orang yang baik. Dia ni imam, katakan, imam masjid, ustaz, orang yang hafal Quran, yang baik, akhlak baik. Maknanya orang ni Allah memuliakan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita, tidak ada yang memuliakan melainkan Allah. Tidak ada yang jadikan dia baik, hebat, bertakwa melainkan Allah. Kemudian jumpa pula orang yang Allah hina. Apa orang yang Allah hina? Dia ni kaya. Orang kaya, banyak duit. Tapi bakhil, lokek. Dia punya jawatan dia, ahli politik, pemimpin. Tetapi tidak melaksanakan amanah. Tidak melaksanakan amanah dia. Tidak menjalankan tugasan dengan baik. Berkhianat. Walaupun dia kaya. Walaupun dia glamour. Walaupun dia banyak harta dan pangkat. Tetapi sebenarnya Allah menghina dia. Kerana dia tidak melaksanakan apa yang Allah tuntut. Maka kita baca La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menghina dia melainkan Allah. Tidak ada yang menghina melainkan Allah. Tidak ada yang merendahkan melainkan Allah. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah. Tidak ada yang memberi manfaat melainkan Allah. Tidak ada sesuatu ini melainkan dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ucap dengan lidah dan hati kita penuh yakin, penuh perasaan. Kita nak merasai makna-makna yang disebut oleh Ibn Abbas tadi. Maka ketika itulah kita telah mentauhidkan. Kita melatih diri kita untuk mentauhidkan af'al Allah. Mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan asma Allah. Bila kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, tidak ada yang memberi manfaat melainkan Allah, tidak ada yang memberikan kekuatan melainkan Allah, aku ni sihat, tidak ada yang menyihatkan melainkan Allah, tidak ada memberi rezeki melainkan Allah. Tengok anak-anak kita seronok dengan anak-anak, tidak ada yang mengembirakan aku dengan anak-anak ini melainkan Allah yang bagi anak-anak. Jadi maka barulah ketika itu hati kita, pemikiran kita, keyakinan kita, cahaya yang masuk di dalam roh kita tadi akan benar-benar mendidik kita supaya kita boleh mentauhidkan af'al Allah dan kemudian pada masa yang sama kita boleh mendekati Allah. Baru kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, barulah bila kita sebut Allahu Akbar, kita sembahyang Allahu Akbar, hati kita merasai kebesaran Allah. Hati kita rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang semua dunia, hilang semua yang lain. Allahu Akbar. Kemudian bila kita membaca Fatihah dalam solat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Kita rasa sayang pada Allah dan kita merasai kasih sayang Allah. Kita rasa Allah sayang kita. Kita rasa kita sayang pada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca Alhamdulillah, segala puji padamu, Ya Allah. Hati kita rasa seronok sangat sebab kita memuji Allah. Sebab Allah menggambarkan siapa yang memuji Allah, maka Allah juga akan memuji dia.
Dia rasa keterikatan dengan Allah. Dia rasa dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba manusia, bukan hamba nafsu, bukan hamba diri dia sendiri. Dia rasa dia hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia rasa gembira sebab dia telah membebaskan diri dia daripada menjadi hamba makhluk. Maka sebab itulah la ilaha illallah, zikir ini adalah zikir yang terbaik yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena menghayatinya. Kita kena melaksanakannya, jadikan sebagai riyadhah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Said Hawa rahimahullah. Apa kata Said Hawa? Dia kata dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kita dengan Allah, mengenal Allah, membina kekuatan Islam, iman, membina kekuatan-kekuatan yang lain, maka mestilah kita ada dua amal yang penting, yang besar. Yang pertama zikrullah, yang kedua kita berfikir. Zikir yang macam mana? Zikir yang boleh menghidupkan iman kita. Macam mana zikir yang menghidupkan iman? Zikir yang kita buat dengan lidah. Lidah kita membaca la ilaha illallah. Kemudian hati kita ikut la ilaha illallah. Bila kita mengucap dengan lidah dan hati, barulah kita menghadirkan hati kita dalam zikrullah. Sehingga apabila lidah tak boleh nak cakap dah, tak boleh nak zikir dah. Mungkin kita minum, mungkin kita makan, mungkin kita sedang berbual dengan orang, tapi hati tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita bercakap la ilaha illallah di dalam hati tadi, kita tengok kawan-kawan kita di depan kita, tengok keluarga yang kita tengah berbual-bual, kita melihat, kita rasa tidak ada keluarga melainkan Allah yang bagi. Tidak ada kawan-kawan melainkan Allah yang bagi. Tidak ada nikmat berkeluarga, nikmat berkawan-kawan melainkan nikmat ni Allah yang bagi. Tidak ada sesuatu yang ada melainkan izin Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka hati kita akan tertingkat imannya. Hati kita akan bercahaya. Akhirnya kita akan rasa sayang pada Allah. Baru boleh sayang Allah. Baru boleh takut dengan murka Allah. Baru boleh bertawakal dengan Allah. Baru boleh kita ar-raja, berharap dengan Allah. Kalau tidak, tak boleh lahir. Teori je. Kita dah belajar lama dah. Daripada darjah 1, kita dah belajar dah. Allah, dah belajar sifat-sifat Allah. Saya ingat masa saya sekolah agama darjah 1, belajar tentang asma Allah, hafal. Cikgu, ustaz marah. Siapa tak hafal, kena jentik hidung. Saya ingat lagi. Hafal. Darjah 1 masuk sekolah agama, masuk sekolah menengah. Kita dah hafal, tapi kita tak tahu macam mana cara kita ni nak bina diri kita untuk kenal Allah. Ini Rasul dah tunjuk pada kita. Bermula dengan zikrullah. Bermula dengan fikiran, fikrah, kefahaman yang betul tentang maksud berhubung dengan Allah. Bila kita faham yang ini sebagai permulaan. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, kita akan bincang lagi sehingga akhirnya sampai peringkat Allah memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Apa kekuatan luar biasa? Dengan kalimah la ilaha illallah. Cukup untuk kita menjadi seorang yang beriman kepada dia, yang ada kekuatan boleh mengatasi segala-galanya. Orang yang hidup hati dengan la ilaha illallah, insya-Allah khusyuk sembahyangnya. Orang yang hatinya hidup bersama dengan la ilaha illallah, insya-Allah ikhlas taubatnya. Orang yang hidup bersama la ilaha illallah, insya-Allah puasanya akan menjadi puasa yang bersih. Sedekahnya akan jadi sedekah yang bersih. Amalan dia akan jadi amalan yang bersih. Kenapa? Sebab hati dia telah bersama dengan Allah. Hari ini kita hanya buat yang fizikal. Sebab tu kita tak kuat. Kadang-kadang kita boleh, kadang-kadang tak boleh. Jadi sebab tu tuan-tuan, ini proses yang insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang berkenaan dengan bagaimana kita benar-benar nak menuju kepada Allah. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, saya nak ulang. Yang semalam ni kita sebut 1000 kali Allah, Allah, Allah 1000 kali. Malam 1000 kali siang. Cubalah tuan-tuan buat. Tak boleh buat 1000 kali, buat 100 kali pun tak apa. Ikutlah berapa yang kita mampu. Tapi 1000 senang je tuan-tuan. Kita ambil tasbih tu. Kalau tasbih yang 100 tu 10 kali dah 1000. Allah, 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 Allah. Kita baca Allah di lidah, Allah di hati.
Allah, Allah. Dengan ni pun tak apa. Allah, 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 Allah. Macam gitu pun tak apa. Kalau ikut Imam Ghazali, baca macam gitu je. Allah, 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 Allah. InsyaAllah tak sampai 10 minit habis. Tak sampai 10 minit dapat 1000. Lepas tu tidur. Besok siang cari masa 10 minit lagi baca. Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan buat dalam masa 40 hari. Tuan-tuan akan rasa perbezaan. Yang kedua, pada hari ini amalannya ialah La ilaha illallah. Kalau boleh tutup mata, baca dengan lidah, baca dengan hati. Sebenarnya benda ni boleh diijazahkan kepada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak boleh saya tak boleh nak dengar tuan-tuan ucap. Jadi tak boleh nak ijazah-ijazah. Jadi yang boleh, kita buatlah. Tutup mata, kita baca. Kalau boleh 6 harakat lagi bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali tuan-tuan. Baca siang, baca malam. Ataupun satu hari 3 kali. Lepas tu amalkan semaksima yang boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan lidah, dengan hati. Bacalah sambil kita buat kerja, sambil kita tulis, sambil kita bercakap. Baca la ilaha illallah. Fadilatnya, kelebihannya terlalu banyak. Tetapi niatkan satu aja. Ya Allah, tingkatkanlah iman aku. Ya Allah, berilah hidayah aku pada aku. Ya Allah, dekatkanlah aku dengan Kau. Ya Allah, itu niat kita. Bila kita ada niat yang itu, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan pada kita. Baik, itulah insya-Allah apa yang saya nak sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf. Dan andainya apa yang saya sampaikan ini, mungkin kita dah tahu, sebahagian kita mungkin yang mengikuti kelas saya sebelum ini anggapkan sebagai satu ulangan untuk kita hadam. Yang penting bukan tahu, tapi kita menghayati. Itu yang penting supaya kita boleh mengamalkan. Mengamalkan. Saya tak bagi lagi berapa bilangan semua. Tuan-tuan buat je lah berapa yang mampu. La ilaha illallah. Di samping amalan-amalan yang lain. Yang lain tu buatlah. Sembahyang fardu jangan tinggal. Benda haram jangan buat. Benda-benda sunat yang kita dah biasa buat teruskan. Tapi la ilaha illallah. Ini assignment yang saya bagi kepada tuan-tuan. Buat semaksimal boleh. InsyaAllah satu hari kita akan tengok, kita akan tambahkan lagi bagaimana penghayatan dia. InsyaAllah. Jadi yang terakhir tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya nak sebut sini. Ada soalan daripada kawan-kawan kita berkaitan COVID-19. Saya nak sebut. COVID-19, ada orang tanya adakah dia konspirasi atau tidak konspirasi. Saya kaji, saya melihat orang US kata orang Cina buat. Orang Iran kata orang US buat. Orang Cina kata orang US buat. Orang Cina kata US dengan Israel buat. Jadi kita tengok orang ni cakap orang ni buat. Orang ni cakap orang ni buat. Jadi secara ringkasnya bila saya kaji balik tuan-tuan COVID-19 ni. Tengok balik. Semua itu hanyalah tuduhan-tuduhan. Kemungkinan-kemungkinan. Assumption-assumption. Jadi tidak ada konkret bukti dan fakta yang menyatakan US buat, China buat. Tetapi yang penting. Ni daripada laporan makmal. Yang penting kita tahu. Virus COVID-19 itu tidak datang daripada alam natural, alam yang kita kata alam yang natural, yang kita kata alam semula jadi, tak ada. Dia dibuat di makmal. Siapa yang buat? Wallahu a'lam. Sebab itulah apa yang berlaku, virus yang berlaku yang ada di Itali tak sama dengan virus yang ada di Wuhan, tak sama walaupun namanya coronavirus. Dia telah mutate, telah diubah dia punya RNA dia punya polimer dia punya protein dia dah ubah. Jadi orang India pun cakap macam ini. Jadi saya tengok, jadi kesimpulannya sebenarnya tuan-tuan, saya melihat salah satu daripada peperangan akhir zaman menggunakan senjata biologi yang mereka nak buat untuk menguasai dunia. Insya-Allah saya akan buat satu presentation pada tuan-tuan bersama fakta dan bukti ke mana sebenarnya hala tuju COVID-19 ini. Konspirasi ini kita tak ada bukti, tak ada fakta. Ada orang cakap China buat, ada orang cakap US buat. Tapi tidak ada fakta yang sebenar. Sebab benda ni memang, bila sebut konspirasi ni, dia tersirat. Benda bukan tersurat. Dan tak ada mahkamah, tak ada penyiasat yang betul-betul boleh nak buat lah. Tapi nak sebut sini, kita tahu ke mana dia nak pergi, hala tuju dia. Dan apa yang dia akan, dia nak capai dalam dunia ni, dalam serangan-serangan biologi itu. InsyaAllah, saya akan bagi presentasi pada tuan-tuan sekalian apabila sampai waktunya.
saya akan buat satu presentation melalui FB juga untuk kita sama-sama faham realiti ini supaya kita lebih memahami hakikat musuh-musuh Islam, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Kita baca doa rabitah insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabitataha wa adimuttaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju gharak wa la na'budu syai'an siwak waj'al laka mawsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la kalam min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, ampunikanlah dosa kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami, pemikiran kami, kehidupan kami ini benar-benar mengenalmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bermakrifat kepadamu. Ya Allah, dengan sepenuh hati kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengamalkan segala amalan-amalan yang boleh mendekatkan kami denganmu. Ya Allah, menjadi al-muqarrabin. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan. Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kepada kami kekuatan untuk istiqamah di atas jalanmu. Ya Allah, jalan jihad fi sabilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita ada rezeki, kita akan sambung besok malam 9.30 malam 9.30 insyaAllah. Saya tak buat iklan sangat dah sekarang sebab semua dah tahu. Jadi siapa yang hajat dia akan tengoklah insyaAllah. Kalau boleh kita share insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.